Sarawak Membaca. Nama saya Rena dan hari ini saya akan berkongsi dengan anda 4 perkara yang anda perlu tahu sebelum mengajar kanak-kanak mengenal huruf. Kanak-kanak perlu menguasai beberapa kemahiran sebelum mampu mengenal huruf. Jadi hari ini saya akan berkongsi semua kemahiran yang perlu mereka kuasai sebelum mereka boleh mengenal huruf. Okey. Kenapa nak kena kenal tanda untuk kenal huruf? Senang huruf kan? Ni T, dengar. Ni T, nampak T ni T. Tapi sebenarnya kita di alam 21. Maklumat di hujung jari, kita boleh cari kemahiran yang boleh dipelajari. Jadi inilah saya berkongsi hari ini, kemahiran yang boleh anda pelajari untuk mengenal pasti kesediaan kanak-kanak untuk mengenal huruf. Perkara pertama yang akan saya kongsi hari ini adalah persediaannya secara perkembangan fizikal. Adakah dia mempunyai kesediaan dari segi perkembangan fizikal? Perkembangan fizikal macam mana ya? Adakah umurnya cukup? Adakah kaki dan tangannya cukup panjang? Ataupun adakah jarinya boleh bergerak semacam seperti menari-nari? Bukan itu ya. Jadi hari ini saya akan kongsikan. Okey. Pertama, kemahiran yang perlu dia kuasai adalah naik dan turun tangga satu kaki pada satu masa. Maksudnya kalau ni tangga, ni tangga. Okey. Dia naik 1, 2, 3. Dia tak naik 1 letak kaki. Naik 1 letak kaki, naik 1 letak kaki. Kenapa ya perlu kena ada naik turun tangga satu kaki pada satu masa? Sebab kita boleh tahu bahawa otaknya sudah seimbang bekerjasama kiri dan kanan. Sebab apabila dia dengar huruf T, dia nampak ini T. Dia pula akan mentafsir, ini huruf T dan mencantumkan informasi tersebut dengan bunyi T. Nampak dan bunyi. Ada dua maklumat tu. Kemudian dia perlu simpan. Sekiranya otak kiri dan kanannya belum lagi bekerja sama untuk seimbang dalam pemprosesan, dia sukar untuk mengenal huruf. Perkara kedua adalah dia perlu boleh berlari dengan baik. Maksudnya, dia lari, tak jatuh. Kalau dia lari jatuh, itu ada satu tanda bahawa dia belum lagi bersedia untuk mengenal huruf. Mengapa? Sebab kalau nak kenal huruf, kita tak kenal huruf duduk T. Tak, kita kenal huruf ni, kita nak pegang huruf, kita nak tulis huruf, jadi keseimbangan otak bukan saja terletak pada dia punya kemahiran melihat dan mendengar, tetapi kemahirannya menggerakkan anggota badan untuk mengenal huruf. Apabila dia tidak mengenal huruf dengan menggunakan anggota badannya, nanti lagi penat yang mengajar, penat juga yang belajar. Jadi kena ingat, ada dua perkara dalam perkembangan fizikal. Pertama, naik turun tangga satu kaki pada satu masa, dan kedua, boleh berlari dengan baik. Kalau dia belum bersedia untuk berlari dengan baik, galakkan dia berlari dengan baik. Bawalah dia ke taman. Kalau rasa rumah kecil tak apa. Larilah pusinglah ruang tamu. Pusinglah rumah tu dari ruang tamu ke bilik belakang, dari bilik belakang ke depan. Ajaklah dia berlari. Perkara kedua yang anda perlu kenal pasti sebelum mengajar kanak-kanak mengenal huruf adalah perkembangan sosio-emosinya. Kenapa pula ada sosio-emosi ni? Nak ajar huruf je pun. Jangan. Kita di alam 21 ni banyak strategi yang memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi kita gunakan apa yang ada. Janganlah kalau kita nak handphone baru, pastikan kita gunakan strategi yang terbaru juga kan? Okey, jadi saya akan gunakan papan sintok ni untuk tunjukkan. Pertama, kanak-kanak perlu mahir menunggu giliran ketika bermain dengan kanak-kanak yang lain. Kenapa nak tunggu giliran pula? Sebab kalau anda tengah sebut huruf A, dia kata, "Ma ni M." Cikgu ni N. Dia tak boleh tunggu pun. Kita nak cerita huruf A, dia dah cerita huruf lain. Jadi kalau dia ada kemahiran menunggu yang baik, kita cerita huruf A, ni huruf A, dia buat macam ni, buat lawan arah jam, lepas tu satu garis. Bila kita cakap macam tu, barulah dia baru dia sempat menerima segala informasi dari penglihatan, pendengaran dan mentafsir maklumat dan seterusnya untuk simpan maklumat tu. Tak perlulah ajar 10 kali, 20 kali. Nanti cikgu stres, murid lagi stres. Okey.
Perkara kedua dalam perkembangan sosial emosi adalah dia mengenali konsep hak milik. Maksudnya kalau tengah sebut huruf T, ajar dengan dia huruf T, lepas tu dia tengok kakak dia main Lego. Kakak main Lego terus alih perhatian, lepas tu dia nak Lego pula. Tak boleh lah macam tu. Macam mana nak ajar huruf? Cikgunya mengajar pun cikgunya marah, pelajarnya lagi marah nanti. Gaduh-gaduh lah cikgu dengan muridnya. Jadi nak kenal huruf, pertama kena kenal konsep hak milik. Sebab apa? Nanti sebab dia tahu ini hak milik dia untuk belajar waktu ni. Orang lain, kanak-kanak lain akan buat benda lain. Jadi dia boleh kata, okey, ini masa belajar saya, itu masa main saya. Boleh mengasingkan. Dia faham konsep di mana konsep dia adalah dia ada hak untuk belajar dan dia ada peluang untuk belajar dan masa dia belajar. Okey, kalau dia belum lagi menguasai kemahiran hak milik, nanti kita bagi dia satu huruf, lepas tu dia nak simpan. Dia kata ini saya punya, tak nak bagi balik. Sibuklah pula berebut pasal hak milik sebab belum menguasai kemahiran hak milik. Okey, itu yang kedua dari segi perkembangan sosial emosi. Tanda ketiga dari segi perkembangan sosial emosi adalah dia boleh memakai pakaian tanpa bantuan. Pakai dan tanggalkan pakaian tanpa bantuan. Ni lagi satu. Nak tengok dia boleh pakai baju tidak? Apa kaitannya dengan kenal huruf? Okey. Contohnya saya bagi. Kalau nak pakai t-shirt, apa kemahiran nak pakai t-shirt? Pertama kena bezakan lubang leher baju dengan lubang lengan baju. Kalau dia tak boleh pakai baju sendiri, maksudnya dia belum kenal lagi lubang t-shirt tu mana satu leher, mana satu lengan. Dia masukkanlah lengan dia dekat leher. Boleh tak pakai baju? Tak boleh. Kalau lubang yang besar tu dia tak boleh pakai, dia tak boleh nampak. Apa lagi dia nak bezakan huruf yang kecil. Jadi kalau dia boleh fokus sebentar saja. Sesaat dua nak tengok baju ni mana leher, mana lengan. Dia boleh mengenal huruf dengan mudah. Sekiranya dia belum boleh mengenal pasti mana satu lubang leher, mana satu lubang lengan baju, memang sukar untuk dia mengenal huruf kerana dia tidak boleh pertama berhenti dan memerhati, dan kedua memilih keputusan bahawa ini adalah lubang lengan baju dan ini adalah lubang leher. Sama juga seperti memakai seluar. Contohnya kalau dia tak boleh bezakan mana satu lubang pinggang dan lubang kaki, lubang kaki kecil, lubang pinggang besar. Kalau dia tak boleh bezakan tu, lepas tu dia kecewa. Dia kecewa sebab dia tak boleh pakai baju. Ni satu, ada masalah sosial emosi, dan kedua dia belum boleh mengenal pasti dan membandingkan saiz lubang pinggang seluar dan saiz kaki seluar. Jadi dia mesti boleh menanggalkan dan memakai pakaian tanpa bantuan. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung kita menggalakkan kemahiran pemerhatian perbezaan saiz kepada kanak-kanak. Perkara ketiga yang anda perlu tahu sebelum mengajar kanak-kanak mengenal huruf adalah perkembangan bahasa dan pertuturannya. Okay. Apa tu perkembangan bahasa dan pertuturan? Contohnya, apabila kita katakan kita bagi arahan 2 peringkat. Apa itu arahan 2 peringkat? 2 peringkat ini contohnya adalah contoh kita bagi nama. Kanak-kanak namanya Ali. Ali ambil kasut letak di atas rak. 2 peringkat. 2 benda. Ali ambil baju letak dalam bakul. 2 peringkat. Dia boleh ingat dan dia boleh buat. Dia tak perlu panjang. Kalau panjang nanti kita pun teringat, apalagi budak-budak kan. Jadi kenapa kena ada 2 peringkat? Okey, saya tunjukkan lagi kan papan sintok saya. Okey, sebab apa nak tulis huruf? Okey, buat lawan arah jam, garis. Ada 2 arahan kan? Nak buat huruf pun kena ada 2 arahan. Kalau dia tak boleh nampak yang arahan yang besar, dia tak faham arahan yang besar, arahan kecil pun dia sukar untuk lakukan. Jadi kena faham dan ikut arahan 2 peringkat. Okay. Kemahiran seterusnya yang perlu dikuasai adalah menamakan objek harian yang biasa dilihat. Contohnya, sudu dipanggil sudu, pinggan dipanggil pinggan, cawan dipanggil cawan, buku dipanggil buku. Kalau dia kata saya nak minum air, tetapi dia tunjukkan bahawa dia nak makan gula-gula. Yang tu susah. Sebab apa? Nanti dia belum boleh mempunyai konsep, dia belum memahami konsep tentang objek yang nyata. Apabila dia nak mula mengenal huruf mempunyai konsep abstrak di mana huruf A mempunyai bunyi A. Jadi kita kena nak cantumkan konsep abstrak dengan konsep benda nyata. Contohnya seekor ayam.
Namanya ayam tetapi bunyinya kok-kok-kok. Itu dua maklumat ini, satu yang nyata dan satu lagi abstrak. Kita nak gabungkan konsep ni supaya memudahkan dia belajar mengenal huruf. Kalau dia belum mahir untuk mencantumkan konsep tersebut, amatlah mencabar untuk kita mengajar dia mengenal huruf. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran memahami kata arah. Contohnya, simpan baju dalam almari. Ada perkataan dalam, jadi letak dalam. Lepas tu contohnya lagi, letak selipar di luar rumah. Jadi dia letak di luar rumah, dia tak letak di dalam rumah. Ataupun masukkan kaki ke dalam seluar. Kita nak, apabila dia nak belajar memakai pakaian tanpa bantuan, dia faham. Masukkan kaki ke dalam seluar. Konsep, sekiranya dia memahami konsep kata arah, kita boleh mudah mengajar dia cara-cara untuk menulis huruf. Contohnya tadi, tulis lukis bulatan tapi tak penuh. Selepas tu bulatan tu lawan arah jam. Lepas tu dari atas ke bawah kita buat satu garis lurus. Atas ke bawah. Itu ada satu kata-kata arah yang kita gunakan dalam proses mengenal huruf. Jika dia belum boleh menguasai kemahiran memahami kata arah dalam objek yang besar dan nyata, agak sukar untuk dia mengenal huruf dalam keadaan yang memerlukan fokus yang tinggi dan objek kecil. Contohnya macam huruf A ni tadilah, dia kecil. Okey. 3 sudah perkara yang saya kongsi tadi, itu perkembangan fizikal, perkembangan sosio-emosi dan perkembangan pertuturan dan bahasa. Perkara terakhir, itu perkara keempat, adalah perkembangan kognitifnya. Kita kena tengok kesediaan dia untuk mengenal huruf dari segi perkembangan kognitif. Perkara terakhir yang saya akan kongsi pada hari ini, itu perkara keempat, adalah perkembangan kognitif. Barulah kita bercerita tentang otak hari ya. Okey. Jadi di tangan saya sekarang ada 6 biji blok dari Kit Reading Seeds. Reading Seeds ini adalah satu program untuk menggalakkan ibu bapa untuk menanam sikap suka membaca di rumah oleh Pustaka Negeri Sarawak. Okey, ada 6 blok di sini. Blok ini dibuat daripada blok kayu dan pelbagai warna. Jadi kemahiran yang dia perlu kuasai pertama sebelum mampu mengenal huruf, iaitu ialah menyusun blok 6 biji blok ini tanpa bantuan. Okey, kenapa? Jadi saya nak terangkan kenapa, saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah 6 blok. Apabila dia nak susun 6 blok, okey, dia akan letak 1, dia akan letak 2, lepas tu dia letak susun, dia akan jatuh. Apabila dia jatuh, dia perlu mengenal kesabaran dalam kegagalan. Sebab nanti bila nak belajar tu susah, jadi dia akan kenal. Okey. Lepas tu dia akan kenal pertama, kalau susun makin ke tepi, dia nampak perbezaan. Kalau dia dah makin ke tepi, dia nampak sisi-sisi kecil ni, dia nampak dia boleh bezakan. Jadi dia akan tahu, kalau saya nak susun, saya kena betul kat tengah. Kalau kat tengah, dia tidak akan jatuh. Dan dia perlu buat benda ini secara berterusan sehingga 6 biji blok. Okey. Dia hampir jatuh tak apa, sebab belum jatuh. Apabila dia boleh susun blok ini 6 biji blok tanpa bantuan, tidak jatuh, hampir jatuh pun tetap tidak jatuh ya. Maksudnya dia bersedia untuk mengenal huruf. Okey, mudah kan? Kita nak tengok kemahiran ni, boleh tak, bersediakah dia untuk mengenal huruf? Sekiranya dia belum bersedia, galakkan dia bermain susun-susun barang. Kadang-kadang salah satu aktiviti yang boleh digunakan untuk merangsang kemahiran dia menyusun barang adalah kadang-kadang dia suka masuk dalam kontainer, keluarkan balik, masuk dalam kontainer, keluarkan balik. Itu bukannya satu perkara pelik ya, itu adalah salah satu cara dia untuk mengenal pasti bahawa kalau masuk dia kalau masuk dia macam ni, kalau keluar dia macam ni. Kalau masuk dia akan tepat dekat sini. Kalau dia keluar dia akan jatuh. Okey, kalau dia tak tepi-tepi dia jatuh. Jadi dia kenal dia kenal, dia nampak blok ini macam mana bentuknya, dan seterusnya dia akan kenal pasti. Dia boleh nampak bucu dan sisi blok dan memahami konsep graviti. Benda memang akan jatuh. Jadi kalau tak nak bagi jatuh, kita kena buat sesuatu. Okey. Jadi jangan, kalau dia kata mama kena cikgu nak kena gam baru tak jatuh. Iaitu maksudnya dia belum mengenal konsep graviti dan konsep menyusun dan mengenal pasti bentuk dan permukaan blok. Okey. Itu satu ya. Okey, kemahiran kedua dalam perkembangan kognitifnya adalah membuka
dan menutup botol secara memutar. Selalu dia nak buka tutup pun tak boleh. Jadi susah dia nak belajar mengenal huruf. Kenapa? Konsep dia pertama adalah kena pegang, cengkam. Lepas tu kena fikir lawan arah jam atau ikut arah jam. Apabila dia boleh mengenal lawan arah jam dan ikut arah jam, nanti nak ajar huruf A senang lah. Sebab kita kata itu lawan arah jam. Ini satu lagi perkara menarik. Sekiranya dia belum boleh memutar untuk membuka dan menutup botol, adalah nanti huruf B dengan D dia terbalik. B, D, P, Q. Sebab semua dia buat ikut arah jam. Semua dia buat lawan arah jam. Sebab tidak ada perbezaan. Contohnya huruf B, huruf B dibuat mengikut arah jam. Huruf D dibuat melawan arah jam. Apabila ini papan sintok saya kotor ya, sebab banyak digunakan, tak sempat basuh. Jadi kalau dia boleh beza, satu ikut arah jam, satu lawan arah jam, dia tidak akan keliru dengan huruf B dan D. Apabila dua-dua dia buat sama, buat bulat garis-garis, jadi tak ada perbezaan antara huruf B dan D. Ini sebab kalau kita tidak menguasai, kalau kanak-kanak tidak menguasai kemahiran yang terlebih dahulu perlu ada, nanti kemudian dia ada banyak masalah lain. Jadi pastikan dia menguasai kemahiran ini sebelum dia mengenal huruf. Kemahiran ketiga yang perlu dikuasai sebelum mengenal huruf adalah menyalin bentuk bulat. Apa itu menyalin bentuk bulat? Maksudnya, anda tunjukkan bentuk bulat dan dia akan salin bentuk bulat. Kalau dia salin bentuk yang tak bulat, tak apalah. Tetapi apa maksudnya bulat? Dia akan bercantum. Dia akan, tangan dia belum kuat lagi, tapi dia akan bercantum. Dia ada rupa bulat. Ini menunjukkan dia dah bersedia, dia dah nampak dah manalah nak cantum. Kalau dia buat tak bercantum, dia buat garis-garis, jalan-jalan, tak bercantum, belum lagi bersedia. Jadi kalau dia boleh cantumkan titik tu, pusing tak jumpa. Pusingkan, pusing-pusing jumpa. Maksudnya dia dah nampak dah kecil ni. Mata dia boleh fokus, otak dia pun boleh fokus kepada benda kecil. Sebab apa? Kita tak lahir-lahir je terus nampak benda kecil. Kita kena latih kemahiran untuk melihat benda kecil. Jadi menyalin bentuk bulat. Kalau dia dah boleh salin bentuk bulat, bila datanglah segala huruf pun dia nampak. Sebab sebelum ni dia belum menguasai kemahiran melihat objek-objek kecil. Kemahiran terakhir yang saya akan kongsikan hari ini adalah kemahiran membezakan segitiga dan segi empat. Tadi kita dah ada 4 perkara. Kita dah kena 4 perkara. Itu perkara pertama adalah perkembangan fizikal, perkembangan sosio-emosi, perkembangan pertuturan dan bahasa, dan perkembangan kognitif. Dah banyak ni, ada sikit lagi ya. Jadi saya akan sambung. Ini adalah kemahiran membezakan segitiga dan segi empat. Apa maksudnya segitiga dan segi empat? Saya pegang sini dua bentuk. Dua bentuk. Segitiga dan segi empat. Untuk dia mengenal pasti mana satu segitiga, mana satu segi empat, dia mesti boleh kira. Saya tunggu. Ini satu segitiga, 1, 2, 3. Kalau dia pusing, dia tak akan habis kira. 1, 2, 3, 4. Dia kena pegang, berhenti dan kira 1, 2, 3. Kenapa? Sebab kalau dia pusing nanti huruf pun dia akan pusing juga. Dan dia kenal bahawa nak kenal huruf dia kena landed. Dia gravity, lepas tu dia berhenti, dia kira 1, 2, 3. Macam segi 4, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia pusing-pusing, kiraan dia takkan habis. Jadi kena tahu berhenti. Saya bagi contoh kenapa. Sebab antara huruf P dan huruf B, pusing, jadi B. Pusing jadi D. Pusing jadi sama. Jadi kalau dia tidak ada satu penanda, satu aras di mana dia landed, dia tatang tanah dia tu, dia kenal tanah, dia berhenti, artinya dia tahu, yang ni tak boleh pusing. Ini huruf B, ini huruf D. Kalau dia tak tahu, nanti tengok saya pun dah keliru. Sebab apa? Tengok, fikir mana kamera, mana saya. Saya nampak D, kamera nampak B. Tu sebab saya kata tadi dia mesti landed. Kalau dia landed, anda nampak huruf B. Saya dekat sebelah saya nampak huruf D.
Itu sebab banyak kanak-kanak dia keliru. B, D, P, Q. Tak pun huruf huruf M, N, W, pusing sama. Tapi apa, dia tak landed. Jadi dia kena pasti segitiga dan segi empat. Dia perlu landing. Duduk dekat satu aras, lepas tu berhenti dan kira 1 2 3. Kalau dia pusing tak habislah segitiga segi empat dia. Okey. Itu semuanya dia kenal pasti. Tanya, dah dengar dah kesemua perkara yang perlu anda tahu sebelum mengajar kanak-kanak mengenal huruf. Okey, kita buat satu revision lah ya. Okey, pertama apa tadi? Perkembangan fizikal dia. Dia ada 2 kemahiran yang dia perlu ada. Boleh berlari dengan baik dan menaiki tangga satu kaki pada satu masa. Perkara kedua, perkembangan sosio-emosi. Dia boleh pertama menunggu giliran ketika bermain dengan kanak-kanak yang lain. Kedua, memakai dan menanggalkan pakaian tanpa bantuan. Dan yang ketiga, memahami konsep hak milik. Kalau dia tak boleh menguasai kemahiran sosio-emosi yang ada, jadi dia kena menambah kemahiran lah, baru dia boleh kenal huruf. Kalau tak nanti penat cikgu, penat lagi murid dia. Okay. Perkara ketiga iaitu perkembangan pertuturan dan bahasa. Dalam perkara ketiga ada 3 kemahiran yang dia perlu tahu. Pertama adalah dia boleh mengenal dan menyebut objek harian yang biasa dilihat. Dia panggil sudu-sudu, dia panggil pinggan-pinggan. Okey. Seterusnya adalah dia memahami kata arah. Dia sebut ke dalam, dia pergi ke dalam. Letak kasut keluar, dia letak kasut keluar. Dia memahami kata arah. Dan ketiga adalah dia memahami arahan 2 peringkat. Apabila dia belum menguasai kemahiran dalam perkembangan pertuturan dan bahasa, agak mencabar sebenarnya untuk dia mempelajari proses mengenali huruf. Okey. Perkara terakhir yang saya kongsikan tadi adalah perkembangan kognitif. Ada 4 tadi kan, fizikal, sosio-emosi, pertuturan dan bahasa, dan kognitif. Okey, kognitif ni ada 4 kemahiran yang saya kongsi dia perlu kuasai sebelum dia boleh mengenal huruf. So kalau dia tak boleh kenal huruf, kalau tak boleh menguasai 4 kemahiran ni, susah dia untuk kenal huruf. Okey, pertama adalah dia boleh menyusun blok. Blok 6 blok berturutan tanpa bantuan. Dia dah kuasai. Okey, seterusnya kemahiran kedua adalah untuk memutar botol, untuk membuka dan memutar penutup botol. Dah tersasul dah. Memutar penutup botol untuk membuka dan menutup botol. Okey, kalau dia tak boleh buat nak macam mana? Ambil pipe. Banyak pipe kat rumah. Okey, buatlah macam ni. Jadi nanti dia main. Okey, pusing. Buka apa? Kita nak belajar, nak mengajar arah. Kita nak mengajar lawan arah jam dan ikut arah jam. Okey. Apabila dia memahami konsep tu, mudah untuk dia mengenal huruf. Okey. Perkara ketiga adalah menyalin bulatan. Dia nak nampak bulatan tu bercantum tidak? Bercantum kat ujung. Nak tengok pencantuman tu lah yang satu perkara yang dia perlu kuasai. Dan keempat iaitu mengenal pasti segi 4 dan segi 3. Apabila kanak-kanak sudah menguasai semua kemahiran yang saya sebut tadi, bolehlah pergi DIY dan belilah huruf ni. Boleh rasa ada permukaan kasar, permukaan licin, dan boleh cabut untuk dia kenal huruf C. Yang ni murah je. Jadi kita zaman sekarang, kita zaman alam 21. Maklumat di hujung jari, cari kemahiran yang mudah dipelajari. Dah belajar dah 4 perkara tadi. Okey, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, anda tekan like, anda tekan share, kongsi dengan rakan anda. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan tentang bagaimana nak menggalakkan anak membaca di rumah, komen di bawah. Kita akan baca dan kita akan beri maklum balas di video yang akan datang. Sebelum tu saya ingatkan anda, nak bermain dengan anak, kita kena ada 3 benda, iaitu main, borak dan bina. Kita main, kita borak, kita bina. Kita nak membina kemahiran, tak boleh marah-marah ya. Okey. Dengan itu saya mengakhiri video ini dengan kata-kata Raising Readers Together. Salam Sarawak Membaca.